صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة. على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dengan niat kita untuk mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah Ta'ala dan juga meninggikan darajat di sisi Allah dan untuk berkhidmat pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, ikut sunnahnya dan juga seperti yang diniatkan oleh para ulama, para awliya. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam kalau buku muka surat 324, kalau bukulah yang sama format, muka surat di buku 324. Kita masih dalam tajuk sunat-sunat selepas solat. Sunat-sunat selepas solat. Antaranya yang telah kita baca, sunat selepas solat, kita disunatkan istighfar sekurang-kurang 3 kali selepas solat. Ada ulama lepas solat tu antara zikir yang pertama sekali dia istighfar 3 kali. Sama ada dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seringkasnya. Itu paling ringkaslah. Ataupun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpulang. Yang penting istighfar. Sekurang-kurang tadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nak buat 5, 6, 10 boleh je, tak salah pun. Tapi memadai dengan 3 kali. Dan juga baca antara zikir yang dibaca. Okey, zikir baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini ringkas sikit. Ringkas. Ada yang tambahan dalam riwayat yang lain. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahiyyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Boleh? Yang ringkas ni pun boleh. Yang pendek tu Ustaz ya? Semua ada. Bukan kita kata Nabi pakai yang ni, kita pakai yang lain. Tak. Dalam kitab azkar, riwayat yang banyak, berbagai-bagai olahan ayat dia tu. Terpulang kita nak pegang mana? Nak zikir yang mana? Bukan Nabi pegang satu ni, semua hidup dia baca ni je. Maksud saya tu ingatkan dia memudahkan umat dia baca pendek. Memang yang panjang pun ada, tapi dia selalu dia kebiasaan dia pakai yang pendek. Tak tahulah biasa tak biasa, tapi semua riwayat ada. Semua ada riwayat. Kita tak tahulah nak kata Nabi 10 hari baca ni ke, setahun 2 tahun baca yang ni, baca ni. Wallahu alam lah. Tapi ada riwayat. Baca yang ni, baca yang tambahan dan sebagainya. Dan semuanya dapat pahala dan tak perlu kita nak kata yang ni lagi bagus daripada yang tu, yang ni lagi bagus yang tu. Terpulang pada kita. Macam istighfar, nak astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah pun istighfar. Astaghfirullahalazim pun istighfar. Sama, yang mana pun terpulang. Yang penting istighfar. Okey, zikir ni. Dan amalan zikir selepas solat bukanlah amalan orang macam puak-puak Wahabi kata bid'ah. Nabi tak zikir, ataupun dia kata Nabi zikir sendiri-sendiri, masing-masing. Mana ada zikir pakai mic mikrofon kuat-kuat? Memang tak ada mikrofon.
Tapi suara kuat dan berjemaah tu pernah berlaku zaman Nabi. Pernah berlaku zaman Nabi. Banyak bukti. Antaranya ni hadis Abdullah Ka'ab bin Ujrah. Dia kata zikir-zikir sampingan yang tidak akan mengecewakan pengamalnya selepas setiap solat fardu ialah 33 semuanya tu. Berarti semua dengar Nabi buat, dia orang pun follow. Kalau Nabi subhanallah, diam-diam orang belakang mana tahu. Kan? Jadi dan juga riwayat Abdullah bin Abbas. Dia kata masa dia zaman budak-budak, Abdullah bin Abbas memang umur baru 4-5 tahun waktu tu. Dia kata kami duk main budak-budak, main kat luar. Kami dah tahu Nabi selesai solat bila dengar suara zikir. Kan? Dan antara lain sahabat yang menceritakan kisah Nabi bila lepas sembahyang, Nabi tak berubah kaki baca ni. Antaranya lepas kalau subuh dan maghrib yang sama zikir, iaitu la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh tambah yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Sebelum bergenjak berubah kedudukan kaki. Tu kita kadang-kadang lepas sembahyang terus ini lipat terus kaki kan. Rugilah kita tak dapat package full. Nabi kata sebelum bergenjak atau berubah kedudukan kaki, baca tu 10 kali. Maghrib dan subuh. Zuhur tak, asar tak, isyak tak. Tapi kalau nak buat juga tak salah, taklah berdosa. Kan? Dan apa lagi? Sampai ayat kursi. Ayat kursi ada dalil lain. Ayat kursi, siapa yang tak tinggal ayat kursi lepas sembahyang fardu, maka tidak ada halangan dia ke syurga kecuali belum mati. Baca ayat kursi selepas solat fardu. Setiap fardu. Itu ada hadis lain ni sebut, man qala fi duburi kull salatil fajri wa huwa thani rijlaiha ni, Nabi kata, siapa yang tengok muka surat 325. Barang siapa yang baca setiap kali lepas solat fajar, sedangkan kaki dia masih terlipat macam kedudukan solat, qabla an takallam, sebelum dia cakap yang lain, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, dalam riwayat ni wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam riwayat lain tak ada yuhyi wa yumiit tu. Jadi mana satu betul? Dua-dua betul. Ini pun Nabi pernah baca, yang yuhyi wa yumiit pun Nabi pernah ajarkan. Wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, ditulis baginya 10 pahala hasanat, dipadam daripadanya 10 dosa, diangkat baginya 10 darajat. Wa kana fi yaumihi, pada hari tersebut, kullihi fi hirzin min kulli makruhin, dia dipelihara, dihindarkan daripada segala perkara yang tidak diingini, dan dipelihara daripada gangguan syaitan. Tidak disukai, dipelihara daripada perkara yang dia tidak sukai, dan daripada gangguan syaitan. Ini riwayat yang 10 pahala 10 dosa. Ada riwayat lain zikir yang sama. Mungkin tak dapat kita baca dulu, ada di bawah. Tak ada lagi. Okey, zikir yang sama, Nabi kata pahalanya macam memerdekakan 10 hamba Bani Ismail. 10 hamba Bani Ismail. Maksudnya keturunan Nabi, keturunan mulia-mulia jadi hamba, kita tolong merdekakan. Hebatlah. Kita yang tolong merdekakan. Sedangkan kalau kita merdekakan satu orang pun, Nabi kata setiap anggota yang kita merdekakan, Allah merdekakan anggota kita daripada neraka. Katalah korang tu kudung. Apa? Kudung tak ada kaki. Kita merdekakan dia hamba, maksud tangan kita dah bebas dah. Kan? Nak sebutnya bahawa besarnya pahala merdekakan hamba sahaya. Itu baru seorang. Kalau 10 orang, keturunan pula bukan keturunan Habasyah, bukan keturunan, ini keturunan Nabi Ismail. Kan? Dan subuh kita dah dapat 10 orang. Maghrib 10 orang. Sehari 20 orang kita merdekakan. Rugi sangat kalau kita tak.
Kalau kita ada hamba seorang, contohlah kita ada orang gaji seorang yang rajin, yang baik. Kita bayar gaji bukan hamba. Nak lepas dia senang-senang bersuruh balik. Oh payah, nanti kita pun rasa aku kalang kabut, nanti kau tak ada gini kan. Tu yang kita bayar gaji. Kalau dia hamba free, sanggup kita bagi bebas gitu je. Oi, fikir berjuta kali. Kan? Nak senang nak merdeka free tu. Bukan senang nak merdeka hamba ni. Kan? Tapi dengan zikir tadi 10 hamba, 10 pagi, 10 petang. Rugi orang yang tinggal benda tu. Tapi kena full package. Package-nya kaki kita tak ubah. Bagi salamnya baca yang tu dulu. Tadi kita semayang duduk kaki macam tu baca zikir sampai 10. Baru nak berlipat-lipat pun kaki kita. Ni lepas semayang terus dah berubah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dah cabut pergi sana. Kan? Dan juga zikir lepas semayang, para sahabat duduk berjemaah zikir bersama Nabi. Antaranya kisah Sa'labah yang dia lepas semayang tak tunggu dah balik terus. Lepas semayang, Assalamualaikum, cabut. Sebaju tak ada tu ya. Cerita semalam ni. Miskin tu. Nabi tanya apa dia tak duduk semayang, duduk zikir dulu. Berarti duduk zikir selepas semayang adalah sunnah yang dianjurkan sehingga sahabat semua buat sama-sama dengan Nabi. Kan? Kalau tak buat tu pelik. Bagi semayang tu bangun pergi. Pelik kan? Lepas tu ada lagi dalil yang lain yang orang rasa pelik dengan satu tingkah laku Nabi lepas semayang satu hari semayang subuh, bagi salam terus cabut masuk rumah. Tak zikir, Nabi tak zikir. Jadi orang terkejut. Berarti benda tu bukan benda biasa. Lepas semayang cabut. Bukan biasa, itu luar biasa. Sampai orang terkejut. Kenapa ni? Kalaulah lepas semayang semua boleh balik beredar semua, Nabi bangun lepas semayang, orang tak terkejut apa pun. Dah setiap hari macam tu. Kan? Setiap hari Nabi baca zikir, doa sampai sekian, barulah beredar. Ni hari tu, lepas bagi salam, coy, orang Kedah kata, coy bangun. Celapak bangun je. Terkeluar juga bahasa kampung je, sorry lah. Kan? Coy, celapak bangun. Tu dia. Coy, celapak bangun. Bangun dengan cepat terus pergi tu keluar. Orang terkejut. Maksud tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku. Kan? Nak menunjuknya bahawa kebiasaan Nabi akan duduk zikir-zikir berjemaah dengan sahabat, relax, tenang. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, iaitu Rasulullah SAW memegang tangannya. Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta engkau, sayang engkau. Faqal, maka Nabi kata, usika ya Mu'adz, aku berwasiat pada engkau. Wasiat ni benda penting lah. Kita takkan wasiat benda remeh-temeh tak? Abah wasiat pada kau ni supaya kalau dahaga minum air tau. Takkan benda tu nak masuk wasiat kot. Benda-benda tu nak wasiat. Rugi ayat liur. Kan? Wasiat mesti benda penting. Kan? Jadi Nabi kata, aku wasiat pada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan kau tinggal selepas setiap kali sembahyang. Taqul, baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita jangan tak hafal, malu kepada Rasulullah SAW. Nak dapat cinta Nabi kan? Baca. Nabi kata, aku sayang kat engkau ni. Tapi kau syarat, jangan tinggal benda ni. Kalau kita nak dapat sayang Nabi, jangan tinggal. Walaupun Nabi kata hadis ni tuju pada Mu'adz je, bukan untuk Mu'adz saja. Bila Nabi tegur pada satu orang tu, berarti untuk semua. Salat fardu. Boleh nak baca sunat pun. Tapi yang fardu sekurang-kurang jangan abai 5 kali. Yang nak buat lepas sunat boleh? Boleh, tak salah. Zikir. Nak baca tak semayang boleh tak? Boleh, tak salah. Tak larang pun. Sekurang-kurang 5 kali lepas sembahyang fardu. Ni jangan tinggal. Nak baca bila-bila yang lain, silakan. Lepas duduk saja, lepas kuliah kita baca A'inni ala dzikrika. Tak masalah, tak berdosa pun. Kadang-kadang orang baca A'inna ala dzikrika. Samalah, A'inni aku. Mana bantulah aku. Mana ayat tadi, ya Allah berilah daku pertolongan. Maksud tolonglah aku
dalam untuk berzikir padamu, mengingatimu, bersyukur padamu dan melakukan ibadah yang terbaik, yang sempurna. Kan? Jadi sebab tu kita ni jarang jaga yang ni. Sebab tu nak makan terlupa baca doa. Minum terlupa baca doa. Naik kereta terlupa baca doa. Terlupa tu sebab apa? Sebab kita tak baca yang ni. Ni Allah yang tolong. Ya Allah tolonglah bagi aku ingat engkau. Sebut engkau waktu aku nak makan, waktu minum, waktu berjalan, waktu naik kereta, waktu tidur, waktu ni. Boleh ingat engkau ya Allah. Kadang-kadang bukan kita tak ada ilmu kan. Baca doa makan Allah barikana fima razaqtana, minum demikian kan. Tapi time buat tu terlupa nak baca. Ni kita tak ada yang ni. Kunci dia yang ni. Allah tak tolong kita untuk kita ingat sebut dia. Jadi kita nak supaya Allah tolong kita, bagi kita teringat. Nak makan ni teringat nama Allah. Allah barikana fima razaqtana. Nak minum Allah barikana fima razaqtana. Nak makan buah Allah barikana fi thamarina. Doa Nabi. Itulah nak buat sesuatu ingat nama Allah. Terlupa nak baca doa, maksudnya doa tu tak ingat. Nak maksud tanda apa doa tu? Jangan pula duk fikir doa apa tak jadi kencing pula. Kan? Duk fikir doa apa? Baca bismillah adalah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nak start kereta tak ingat kenderaan baca doa kena bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya ada bismillah. Tu pasal Allah tolong kita tu bagi kita ingat tu. Pasal kita amal yang ni. Ni jangan lupa. Wa syukrik, dan bersyukur pada engkau. Lepas makan lupa nak alhamdulillahilladzi at'amana. Sebab apa? Sebab ni. Kan? Makan, terima kasih, sedap. Masakan sedap, bagus-bagus gini. Dah, alhamdulillah tak ada. Puji Allah tak ada. Kan? Bangun tidur, lega. Kan? Mana alhamdulillah tak ada sebut langsung. Allahu Akbar. Rugi kita bangun pagi tak sebut nama Allah. Rugi sangat. Kan? Tak bersyukur pada Allah. Ni minta supaya Allah bagi kita ingat. Bersyukur pada dia. Alhamdulillah. Lepas dapat alhamdulillah. Makan alhamdulillah. Buat ni alhamdulillah. Syukur pada Allah dan sebagainya. Dan husni ibadati. Ibadah yang lengkap, yang sempurna, yang terbaik. Sesuai untuk kita. Kan? Jadi kita lah minta. Jangan lupa yang ni, jangan lupa. Kalau siapa yang tak hafal yang ni, habis dia tergendala habis semua yang lain. Yang tu tak, dan doa lupa. Doa nak buat ibadah tak jadi, ni tak jadi, dibuat lebih kurang, tak cukup, tak sempurna. Minta yang ni. Penting ni, penting. Bukan benda remeh-temeh ni zikir ni. Allahu Akbar. Jadi menunjukkan bahawa kita berzikir, dapat berzikir ni, Allah yang tolong kita. Bagi kita teringat berzikir. Tengok penyayangnya Allah. Dia yang tolong bagi kita teringat, sebut dia. Dahlah dia tolong kita. Kita buat, kita dapat pahala. Kan? Kita dapat pahala. Bukan Allah untung pun. Allah tak ada untung apa. Tak untung, tak rugi. Tetap dan maha kaya dia. Tapi dengan dia tolong kita, akhirnya kita buat, kita dapat untung. Akhirnya kita selamat daripada seksa dia. Masuk syurga dia. Kerana dia yang bantu semuanya. Ni dia yang tolong bagi kita dapat datang sini ni. Dia yang tolong kita bagi kita boleh korban minyak kereta, korban masa, korban sanggup datang majlis ilmu. Kan, Masya Allah. Kita buat, kita dapat pahala, kita pula yang untung. Allah tak ada untung apa pun. Kan? Yang berubah kalau berjemaah tu, Aina tu, satu tu je ubah. Yang lain sama. Husni tu bukan makna saya dah, tak ada apa pun. Husni tu dia sudut nahu dia saja. Aina, tu Allah ma'ina boleh. Tapi ada yang riwayat sebut aini, Nabi suruh baca semua masing-masing. Jadi kalau kita berjemaah pun, zikir yang sampai sembahyang ni semua buat masing-masing, tapi boleh follow secara berjemaah. Bukan kita duduk tunggu imam zikir, kita tak zikir, tak apalah imam zikir kita dapat pahala sekali. Tak. Jadi a'inni juga boleh baca a'inni, boleh baca a'inna, tapi lebih elok baca a'inni supaya kita sendiri. Oh tu. Ustaz, di mana kan kalau kita Tuhan sebut kita berbuat satu macam doa tu, makna Tuhan sayang kita lah Zat. Ya. Kat kita tu makna Tuhan ada sayang kat kita lah Zat. Betul. Contoh kita
Contohlah saya buat contoh budak, contoh muda-muda kan. Kita ada anak, kita sayang dia. Dia macam tak ada kerja apa semua. Kita ada modal, nak suruh dia bekerja. Kita bagi modal segalanya. Nah, kau buat ni, kau buat tu, kau buat ni. Untung kau ambil. Kita tak payah ambil untung. Tak nak untung, mama tak ambil. Kan? Kita sayang dia. Kita bagi dia. Oh, dia ada masalah tak cukup. Kita tambah modal. Ada ni perlu nasihat. Kita nasihat gini. Kita tolong dia, dorong dia. Tapi untung dia ambil. Kita sayang pada dia. Kita buat macam tu. Allah sayang pada kita. Dia bagi modal segala, tenaga, masa, waktu, kenderaan, boleh buat ni, teringat nak baca zikir, teringat nak baca doa, teringat nak jumpa Allah, teringat nak berzikir, baca ni, macam ni. Dah berjaya buat, kau ambil lah untung tu. Untung kau yang ambil. Aku tak payah nak ambil untung pun. Allah sayang pada kita. Kan? Masya Allah. Kisah yang pernah saya sebut, Nabi Musa AS tanya tu, siapa orang yang kau sayang, ya Allah, siapa orang yang kau benci? Allah kata, orang yang tanda orang yang aku sayang adalah dia boleh zikir pada aku sehingga aku boleh zikir sebut dia. Kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Kan? Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah aku akan sebut nama kau. Ana ma'aman zakarani. Aku akan duduk berdamping bersama dengan orang yang menyebut aku. Yang boleh sebut dia tu, dia yang bagi. Yang bagi modal tadi ni. Macam itulah contohnya. Jadi ada orang yang diberi peluang tapi dia tak nak. Dah bagi modal berniaga. Nah, aku bagi modal semua tolong. Tak nak, malas juga. Akhirnya apa jadi? Kita masih sayang. Kita pemarah lah. Dah bagi modal macam-macam. Tolong ni konsultan semua nasihat dia gini. Tak jalan juga. Geram kita. Tak nak bagi dah. Tarik balik modal. Kan? Ada orang yang Allah bagi modal dia. Tenaga semua untuk zikir pada Allah. Tapi tak mau juga buat. Allah tarik balik. Akhirnya, hilang modal tu, hilang modal ni. Kan? Ada peluang kita buat. Lagi banyak kita berzikir pada Allah, lagi tebal cinta Allah pada kita. Kan? Terdapat banyak doa dan zikir selepas solat, sama ada untuk semua solat atau solat tertentu. Yang boleh dapati dalam buku-buku hadis, banyak lagi lah, dia tak cerita sini. Yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, lepas maghrib dan lepas subuh, yang dapat fadilat merdeka 10 hamba. Boleh juga buat setiap selepas solat 5 waktu, tak masalah. Zuhur pun 10 kali. Dapat fadilat ni juga, ampun dosa apa semua tadi ni. Hadis tadi kan. Jadi apa lagi zikir lepas solat? Okey. Ikut susunan kebiasaan masyarakat kita di Malaysia, ulama telah susun untuk kita. Dia sebenarnya bukan itu je. Kalau kita pergi negara lain macam-macam. Dan semua betul. Ada zikir belaka. Nabi ada baca yang ni, baca yang ni, baca yang ni, baca yang ni. Kita ambil yang masyarakat kita buat. Yang pertama, istighfar 3 kali selepas bagi salam. Yang kedua, baca la ilaha illallah tadi, wahdahu la syarikalah 10 kali. Ni cerita sebelum kaki bergenjak. Lepas tu, Allahumma antas salam wa minkas salam tadi ni. Wa ilaika ya salam, hina rabbana salam, sampai ya dzal jalali wal ikram. Tu kaki tak genjak lagi. Dan sehinggalah kita baca Fatihah dan ayat kursi. Kalau subuh dengan maghrib tambah satu lagi, mungkin tak sebut dalam ni. Yang penting juga untuk kita buat, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Nabi kata siapa baca 7 kali subuh, 7 kali maghrib, Allah tutup 7 pintu neraka daripada dia. Untuk dia tak ada dah. Allah tutup dah 7 pintu neraka. 7 kali sebelum kaki kita bergenjak macam tadi juga. Apa dia? Yang mana? Itu riwayat 7 kali. 7 kali. Terbulanglah nak buat 3 kali. Mungkin dia adalah jumpa hadis lain, wallah alam lah. Tapi yang saya tahu 7 kali. Yang saya tahu 7 kali.
Sebab ada 7 pintu besar neraka. Kita minta Allah tutup. Allah ma'ajirna, maksudnya apa? Ya Allah, hindarilah kami, jauhlah kami daripada neraka, jauh kami daripada neraka. Jauhilah kami daripada neraka 7 kali. Allah tutup 7 pintu neraka tu daripada dia. Kalau dia meninggal hari tersebut, insya-Allah takkan masuk neraka. Kan? Subuh dengan maghrib. Nak buat zuhur, asar, isyak, silakan. Tak ada larang. Cuma sekurang-kurang 2 waktu tu. 7 kali. Okey. Apa lagi? Adalah zikir-zikir lain yang banyak. Lepas tu ayat kursi yang kita dah sebut ayat kursi kan. Lepas tu aini ala zikrika, nak baca waktu mana? Terpulang. Dalam doa boleh sebelum subhanallah hamdalillah subhanallah sebelum tu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya rabbana subhanallah pun boleh. Ataupun sebelum ayat kursi pun boleh. Yang penting lepas sembahyang kan, lepas sembahyang. Ada Allahumma aini tadi ni. Boleh. Itu pun ada hadis Nabi, cuma kita je tak baca. Kita jarang hafal. Allahumma la mu'tiya lima ma'ata. Apa? Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu juga ada hadis Nabi baca lepas sembahyang. Tu saya kata zikir lepas sembahyang ni bukan tu je, bukan yang kita tahu tadi je. Banyak kalau baca kita azkar. Tu pula kita nak jemput yang mana. Tapi kalau kita nak ambil semua, pening kita nak baca apa pula? Tu apa-apa. Tak. Kita buat yang biasa kita buat. Dah. Kan? Dan doa. Zikir 33 tu. Musafir kita pandai-pandai lah ringkaskan yang mana. Kan? Kita short lah yang mana. Sebab kita nak musafir. Sedangkan musafir pun kalau sembahyang sunat pun boleh kita tangguh dulu. Tinggalkan. Sebab urusan safar kita lagi penting. Tapi kalau ada masa, bas berhenti kat sini, kat R&R, kereta berhenti 2 jam, takkan tak boleh zikir 33 kot. Macam tu kan. Kalau ada masa, buatlah apa yang boleh buat. Kalau dah singkat masa, nak kena cepat, nak buat fardu cukup lah. Yang jamak tu. Ustaz, minta maaf bertanya. Tadi Ustaz kata jangan bergerak kedudukan Kaki. Kefahaman saya, ya kaki. Selama ini saya berharapkan kedudukan bontok tu jangan beranjak. Kaki saya ingat boleh tambah macam saya ni kan Ustaz. Kena berubah kaki sebab kedudukan kita kan tak boleh lutut. Saya ingat bontot ni jangan beranjak. Bukan gitu Ustaz? Tak. Tengok hadis Nabi tadi. La rijlaih, Nabi kata tu. Thaniya rijlaihi. Masih lipat kaki dia. Maksud masih kaki duk lipat macam semayang juga. Kaki tak akhir duk lipat macam tu juga. Dalam keadaan tu. Tapi bukan semua zikir sampai doa yang tak duk lipat kaki tu, duk tak ganjak tu, la ilallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirni 10 kali, 7 kali. Itu cukuplah. Lepas tu bergeraklah baca ayat kursi, subhanallah 33 sampai Allah Akbar, doa. Kan? Tahan yang tu je. Kan? Kecuali lah memang dia cedera sembahyang tadi pun dah menahan dah. Kan? Balut lutut ni memang tak boleh lipat tapi dia paksa lipat juga. Yang tu tak boleh tahan 10 kali, itu ada uzurnya, lain lah. Uzur. Jadi Allah tahulah kita uzur ke ataupun tak ada uzur. Okey, yang kedua, beralih tempat solat fardu untuk melakukan solat sunat. Supaya banyak tempat sujud yang akan menjadi sunnah Nabi sembahyang, setiap sembahyang berpindah tempat. Fardu tak apa, fardu stay di situ. Nabi imam tempat imam lah, tak berubah kan. Habis itu nak sembahyang sunat, jangan sembahyang tempat sembahyang fardu tadi. Ini cerita antara dapat pahala sunat ataupun tak dapat pahala sunat. Bukan kata Allah dosa ke macam tu. Tak sebut dosa, tak haram. Nak sembahyang tantu juga, tak ada masalah. Tapi nak dapat, ada kelebihan lain. Kita berpindah tempat sembahyang. Sekejap 2 rakaat sana, lepas itu 2 sini, pindah. Angkat lah. Berebut dengan orang pula lagi. Kan? Cerita dunia kita sekarang je yang wajib bawa sejadah lah apa semua kan. Jadi kalau dapat buat macam tu lagi bagus sebab setiap tempat tu ada tanda kita pernah sujud.
Bumi ni akan jadi saksi. Ya Allah, fulan ni pernah sujud kat aku 2 rakaat. Dia kat tempat aku pun dia pernah sujud, tempat aku pun dia pernah sujud, semua nak bangga bila kita sujud tempat dia. Mungkin kita guna lawyer buruk kita. Ya kau Ustaz, berapa masjid ni 100 tahun dah. Berapa orang dia nak cerita ni, beribu orang semayang tempat dia. Itu akai cetek kita. Kita duk ukur dengan akai cetek, kita tak ukur dengan kemampuan Allah yang bagi dia kekuasa. Kuasa boleh bercakap. Ni, kulit kita ni Allah sebut dalam Quran, boleh cerita kita buat apa. Kalau kita guna akal cetek, kita kata mengarutlah. Takkan berkata orang tu umur 1000 tahun macam kaum Nabi Nuh. Kulit ni boleh cerita dia buat apa. Kan? Tu akal tak cerdik kita. Kan? Tu baik sikit lah daripada akal bodoh. Kan? Kan? Berlapik sikit tu tapi keluar juga. Tak apa cerdiknya. Kan? Jadi kemampuan Allah luar biasa. Kemampuan Allah luar biasa. Yang kita tak mampu nak jangka dengan akal kita pun. Jadi sunnahnya sembahyang sunat di tempat lain, bukan sembahyang fardu tadi, bukan tempat fardu tadi. Pindah-pindah. Sebab tu ada kadang orang kita tukar, ji, masa ni ji, saya pergi sana. Kan? Sunnah. Orang yang telah selesai bersolat fardu di masjid, afdal beralih tempat melakukan solat sunat di rumahnya. Kalau rumah tu dekat, kita bila balik rumah tak ingat sembahyang sunat dah. Teringat nasi pinggan macam lauk apa, itu je. Kan? Kalau macam tu lagi bahaya nak sembahyang sunat kat rumah. Baik sembahyang sunat kat masjid. Kalau Nabi memang masjid dia sebelah tu, dia keluar masuk rumah dia sembahyang sunat. Kita pun boleh tak? Katalah rumah kita ni surau, rumah seberang tu, nak sembahyang sunat di rumah, lagi bagus. Biar rumah kita juga ada cahaya solat. Kan? Okey. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, fasallu ayuhan nas fi buyutikum, salatlah kamu semua di rumah kamu. Sembahyang apa? Sunat. Fa inna afdhala salah salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Sungguhnya salat yang afdal itu ialah salat seorang di rumahnya kecuali sembahyang fardu di masjid. Ini untuk khususnya untuk lelaki. Tapi ada pun untuk perempuan, Nabi tak larang nak datang masjid. Siapa kata Nabi larang? Nabi tak larang pun perempuan nak datang masjid. Yang penting jaga itulah adab sebagai wanita, sebagai isteri orang ke, dia sebagai, yalah kena jaga adab auratnya dan sebagainya. Tak menimbulkan fitnah, maka silakan datang. Kadang-kadang menjadi alasan orang tu malas nak datang. Dia kata, mana ada sunnah Nabi suruh perempuan pergi masjid, Nabi tak suruh. Nabi kata, la tamna'u ima'akum masajidakum. Jangan kamu nak halang isteri kamu datang ke masjid. Jangan halang. Tak datang tak apa. Tapi kalau dia nak datang, jangan halang. Berarti boleh datang. Kecuali ketika kalau dia keluar tu menyebabkan orang tangkap dia ke, bahaya orang ganggu dia. Yang tu fitnah. Zaman fitnah macam tu, kalau ada fitnah dia wajib hindar. Idza qada ahadukum salatahu fi masjidih, apabila salah seorang kalian di kalangan kamu telah menunaikan salat di masjid, pastikanlah rumahnya juga falyaj'al li baitihi nasiban min salatih, rumahnya juga ada habuan daripada salatnya. Fa innallaha ja'ilun min salati khairan, sungguhnya Allah menjadikan kebaikan daripada salatnya itu. Jadi rumah dia pun nak juga dapat makanan sembahyang. Pilah sembahyanglah rumah juga. Jadi yang orang puan memanglah boleh sembahyang fardu di rumah. Kalau nak datang masjid pun boleh. Orang lelaki lebih utama pergi masjid fardu, mai balik sembahyang sunat di rumah. Tapi kalau balik rumah tak jadi dah sunat tu, berarti lebih baik sunatnya di masjid. Buatlah sunat yang lain, kan? Tahajud, sunat yang ketika memang kita ada di rumah. Kalau fardu di rumah, tak ada masalah. Yang penting lebih utama di rumah pun berjemaah. Jangan tak berjemaah di rumah. Kan? Rugi. Dapat pahala berjemaah. Yang ketiga, mendahulukan jemaah perempuan bersurai selepas solat. Bagi orang perempuan keluar dulu masjid, tu cerita masjid kecil.
pintu lorong tu je. Kalau keluar sekerentak bertembung. Bagi orang perempuan dulu. Tapi masjid macam negeri Shah Alam, nak tunggu orang perempuan dulu. Mana kita tahu orang perempuan ada ke tak. Mana halau orang perempuan tu. Yang tu bolehlah keluar pun serentak. Selepas bersolat, sunat bagi jemaah lelaki terus berada. Nak suruh orang lelaki lebih lama duduk masjid. Iktikaf. Biar lagi lama, lagi banyak pahala berjalan. Berada di tempat masing-masing hingga semua jemaah perempuan bersurai. Ini kerana bercampur gaul dengan mereka merupakan punca kerosakan. Hal ini berdasarkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna an-nasa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna min al-maktubah faqumna wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salla min ar-rijal ma syaa Allah fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah SAW setelah mengucapkan salam, yakni selesai mengakhiri solat fardu, mereka terus bangun sedangkan Rasulullah SAW dan para jemaah lelaki terus duduk sehingga Rasulullah SAW bangun, barulah mereka turut bangun. Okey, yang pertama di sini kerana nak elak pertembungan lelaki perempuan. Zaman kita kalau dah boleh elak hal tu, pertembungan kat pintu, kat lorong, maka pintu lain-lain dah belakang mana hala jauh tu, kan? Tak ada lah bertembungan. Boleh je orang perempuan nak duduk lama-lama zikir-zikir. Orang lelaki keluar dululah pula, kan? Selalunya macam tu lah. Betul, ataupun keluar serentak yang tak berlaku pertembungan pun. Dan mereka ni sunnah bagi jemaah jangan bergenjak selagi imam tak bergenjak. Ni contohnya. Adab. Kita sekarang boleh amalkan sistem adab ni. Tu imam tak bangun lagi, janganlah tadi apa? Coy bangun. Coy bangun. Janganlah bangun. Duduk dulu, zikir dulu. Orang lelaki. Cerita orang lelaki. Orang perempuan boleh. Orang perempuan nak tunggu juga? Boleh, tak masalah. Ni semua amalan sunnah di zaman Nabi SAW kerana ada sebab-sebab tertentu. Dalam riwayat yang lain daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqum." Apabila Rasulullah SAW mengucap salam, para jemaah perempuan terus bangun. Ketika baginda sedang mengucapkannya, dan kemudian baginda terus duduk sekejap di tempat sebelum bangun. Duduk berzikir-zikir, baru bangun. Orang perempuan bangun dulu, keluar dulu. Supaya tak ada pertembungan. Okey? Itu sunnah. Ibn Shihab Az-Zahri, seorang periwayat hadis berkata, kami memahami perbuatan baginda tersebut bertujuan supaya jemaah perempuan beredar terlebih dahulu sebelum bertembung dengan seseorang daripada jemaah lelaki, akan menimbulkan fitnah. Dan kita taklah, kalau boleh dah tak menimbulkan suasana fitnah macam ni. Orang perempuan masuk dalam kereta, jadi taklah bertembung apapun, maka tak salah kalau nak keluar bersama serentak, atau perempuan tak nak keluar dulu, duduk iktikaf lagi, silakan. Okey, ada soalan dekat tu? Ada cerita lain yang Nabi berdoa. Nabi doa. Dia tak ikut zikir Nabi sebab dia keluar awal. Tapi dia orang berzikir, bukan tak berzikir. Dia berzikir sendirian dia. Jadi nak sebut nyawa zikir lepas sembahyang bukanlah benda wajib berjemaah dan bukanlah haram berjemaah. Sunat boleh ikut bersama dengan Nabi SAW. Adapun orang perempuan mungkin nak bergegas dulu ataupun dia tak nak bertembung, silakan, dia boleh bangun awal. Apa dia? Macam mana? Sunnah lah. Untuk elak daripada fitnah. Kalau dah tak timbul kedudukan fitnah tadi, maka boleh dia nak duduk zikir bersama-sama. Sama dengan tu imam. Ustaz, perempuan memang diapakan di sembahyang di rumah, macam dulu kan di mihrab dia, tempat sembahyang dia lah. Okey. So macam ni katakan, dan sekarang saya cerita biar saya je lah ya.
saya sembahyang di rumah. Adakah tempat tidur tu aja tempat memadai? Kalau nak dapatkan cahaya rumah tu dah mencukupi. Ataupun saya kena pula buat sunat, kena pergi ke depan, kena sini kata tempat. Cukup ke dia bilik saya tu, saya tukar-tukar gitu. Kan kata merah, kita perempuan di tempat bilik tidur dia. Ya. Dia tadi ni kalau boleh kita perbanyakkan tempat sujud. Fokus yang tu kan. Jadi di rumah kita, orang perempuan sembahyang di rumah. Adakah dia nak sembahyang tempat tu je ataupun dia nak pindah-pindah? Itu soalannya. Boleh kita pindah-pindah. Sebab dalam rumah kita, sembahyang fardu kita buat tempat khusus di sini je. Dalam bilik kita je. Contohnya. Kan? Sembahyang fardu. Sunat kita boleh pindah-pindah. Maksud saya tidak. Memang kita pindah dalam bilik tu. Maksud saya, adakah kalau saya tak pergi ke depan, saya bilik saya, katakan besar, kita pindah sini-sini. Tapi saya tak pergi ke depan, tak pergi ke dapur tu, saya ruang tu, saya tak, adakah orang kata rumah tu ada nursery juga cahaya? Malaikat, betul? InsyaAllah lah, satu rumah kan. Ya. Satu rumah, dengar zikir dan sebagainya. Akan dapat je lah rumah tu. Orang kata macam baca Quran kan? Tapi kalau rumah besar sangat, kena pindah tempat lah. Buat bilik tu macam istana ke, 1 kilometer bilik sana. Tu dia 0,5 kilometer bilik sana. Kan? Itu kena buat tempat tu, buat sana pula, sini pula zikir, salawat sana juga, maulid Nabi kat sini. Gitulah. Kan? Ikutlah rumah dia macam istana gitu, 1 kilometer bilik makan. Satu gitu. Kan? Itu kena pindah-pindah lah sikit. Bawa cahaya zikir kita penjuru tu, bawa cahaya zikir sini. Ada kisah seorang ulama, Jamalul Lail, imam salah seorang daripada inilah keturunan Jamalul Lail. Orang nampak, wali-wali Allah nampak rumah ni tinggi macam menara tinggi. Padahal rumah dia kecil. Dalam mimpi. Dia orang tanya dia, wahai imam, nampak rumah kau tinggi bercahaya sebab apa? Maka dia kata, dia khatam Quran setiap penjuru rumah. Setiap anak tangga rumah tu. Khatam kat situ sekali. Bawah sikit khatam sekali. Bawah sikit khatam sekali. Sini sikit khatam sekali. Penjuru tu khatam sekali. Sana ada pernah khatam. Penjuru dapur pernah khatam. Tandas je lah. Jadi dia biar nak macam tempat sujud juga. Sujud sana, sujud sini, sujud sana, sujud sini. Di sini pernah 30 juzuk. Ni 30 juzuk. Masya Allah, hebat. Cerita dia ni 30 juzuk lah. 30 juzuk kat tangga tu. 30 juzuk kat anak tangga kedua. 30 juzuk penjuru bawah ni. Itulah, itu ulama. Apa dia? Jadi lebih bagus juga. Kita tak kata kena, maksudnya wajib kena buat, bukan maksud diwajibkan. Lebih elok. Biar penjuru tu pun ada tempat kita beribadah. Tempat ni kan. Kalau rumah besar sungguh, 1 kilometer pun jumpa tempat makan. Kan? Walaupun satu bumbung dah besar, buatlah penjuru tu, penjuru ni. Bukan kita kata wajib ya, taklah benda tu wajib. Dianjurkan perbanyakkan tempat menjadi bahan tempat ibadah. Walaupun dalam satu rumah tu kita ada satu macam surau. Kalau rumah dia besar, dia buat satu bilik surau. Boleh je dia nak tumpu di situ, tapi kalau boleh tempat lain tak ada sembahyang pun zikir, kita berjalan situ. Kita ada juga baca Quran, walaupun tak lengkap khatam 30 juzuk. Ada juga duduk kat meja makan baca Quran. Ada juga tempat dapur tengah potong bawang apa semua, jadi bukan membawang tapi mengqurankan. Kan? Bacalah. Baca sambil jalan, tandas je lah tempat yang tak boleh zikirnya. Yang lain. Kan? Kalau bilik-bilik yang kita tak pernah guna, ada makhluk-makhluk jahat masuk. Ya. Dia menumpang lah bila cahaya zikir tu tak sampai. Tak masuk mai kat dia. Bilik tu. Tahu orang lain. Jam dia kan dia boleh baca-bacaan tu pun tak ada mikir dia. Tak ada. Macam kita lah. Kita takut kat polis. Tapi kalau robot ni, polis tu robot. Dia boleh cakap juga, jangan mencuri. Tapi robot kita gelak je lah. Kan? Suara kita tu ada kuasa power lain. Biar kita yang baca. Walaupun memang ada baik jugalah pasang radio.
bagus juga. Tapi tak sama dengan bahasa cakap kita sendiri. Kan? Baca, sama aja kalau baca Quran. Baca Quran. Baca Quran itu dah zikir. Bila sunat baca Quran memang zikir dah. Quran tu juga zikir. Ya. Okey, satu soalan. Bila kita hafal, kita dalam kuliah ni, ketika baca Al-Fatihah, kita hafal. Kita tak nak baca. Tengok. Alhamdulillah, kita baca macam dia. Lebih fadilah dia kita kena menengok ataupun kita boleh baca gitu. Kalau dari sudut mana lebih afdal, ni cerita antara lebih afdal dengan yang fadil. Fadil ni yang baik, afdal lebih baik. Ya. Lebih baik tengok. Yang pertama mata dapat zikir, mata tengok, telinga dengar, mulut baca, 3 anggota terlibat. Kalau kita qul wallahu ahad, mata tak nampak, telinga dengan mulutnya. Kurang satu, penglibatan ibadah tadi. Lepas tu nak pegang budak kena wuduk pula, penglibatan tangan apa semua ambil wuduk. Jadi banyak yang terlibat dengan ibadah. Kalau tanya mana afdal, iaitu baca tengok. Walaupun dia ingat, walaupun dia hafal. Yasin dia hafal, tapi baca tengok. Lebih afdal. Kadang-kadang kita bila baca secara hafalan ni, adalah tergugur satu huruf, terlupa satu huruf, semua terlanggar, terlompat satu huruf, kita tak sedar pun. Kan? Tersilap sikit, kita tak sedar. Bila tengok tu agak lebih tepat lah. Bila tanya mana lebih afdal, baca tengok lebih afdal. Kan? Walaupun niat kita kata macam kita nak praktis hafalan lah. Praktis hafal memang takkan nak tengok bila nak hafalnya. Itu lainlah cerita nak hafal, kena pejam lah kan. Kena tak tengok lah. Tapi dari sudut pahala mana lebih baik, tengok. Semua benda yang baik, tak perlu kita nak kata ini lebih baik pada yang tu ini tak. Semuanya baik. Yang baca sampai 30 juzuk pun kena buat. Baca sambil tadabbur pun ada masa kita kena buat. Banyaklah ya. Nak ibadah, nak masuk syurga. Orang nak kaya pun macam-macam buat. Nak dapat duit, masak, jual masakan, buat. Lepas tu pergi kerja pejabat pun buat. Ni pun berniaga, yang ni pun jual. Macam-macam dia buat nak dapat duit. Niat khatam, baca sikit-sikit, minta Allah tolong, a'inni ala zikrika wa syukrika. Buat. Kena buat. InsyaAllah. Apa dia? Saya lupa soalan saya. Lupa tu Astagfirullahaladzim. Ya. Quran tu hal berkaitan pegang Quran, wajib berwuduk. Kalau dia bukan mashaf Al-Quran, tak wajib wuduk. Seperti phone ni bukan kira mashaf, walaupun 30 juzuk ada di sini. Sebab kandungan benda lain lebih banyak daripada Quran. Buku yang ada tulisan lain lebih banyak daripada ayat Quran, itu bukan mashaf Al-Quran. Macam buku zikir tu. Buku zikir, buku tafsir, terjemahan dia lebih banyak pada ayat. Berarti itu namanya buku terjemahan, buku tafsir, bukan mashaf Quran. Itu tak haramlah kita pegang bagi orang yang tak berwuduk dan haid. Ya, soalan saya dah teringat balik. Tadi perkataan tadabbur. Tadabbur saya bermakna, ini bukan tadabbur macam ni, Ustaz tadabbur tiap-tiap ayat. Yang saya rasa yang dia maksudkan tu, kita baca perkata maknanya dalam tu, makna. Kita baca makna dalam tu lah. Itu bukan tadabbur kan Ustaz? Sebab tadabbur lain Ustaz lagi terperinci. Itu dengan berguru macam Ustaz tadabburkan ayat Quran. Bukan kita maksud gitu Ustaz? Semua tu dia belakanglah. Kita baca tu sekurangnya kita fahamlah sikit. Tapi walaupun tak mendalam, perlu ustaz pula terang bagi dalam. Baru nampak. Semua kira iyalah. Tadabbur tu bukan ke macam tu lah. Tadabbur ni menghayati ayat Quran. Jadi kita baca terjemahan tu sekurang-kurangnya sikit sebanyak boleh kata 10% lah menghayati Quran. Dapat 10%. Tambah ustaz terang lagi pula, dapatlah 60-70%.
Oh dia jadi alim, dia baca sampai meneleh mata, mungkin tu menghayati 100%. Sayyidina Umar menghayati satu ayat sampai ke subuh. Daripada Isyak tu dia ulang ayat tu ya. Tu dapat betul lah menghayatinya. Kita yang ustaz mengajar tak mampu nak buat macam tu. Kan? Jadi tahap masing-masing lah, tahap tahap budak-budak sekolah dia baca juga, tapi cara dia lah. Tahap dia, sekolah menengah lain, universiti lain. Penghayatannya, macam itulah. Ya. Jauh sikit daripada makna maksud Quran tu. Ni yang tadabbur tu kira ayat apa ganjaran daripada ayat tu. Bukan kita nak keluarkan hukum. Keluar hukum tu dalam lagi, jauh lagi. Kan? Hukum ni bukan semestinya datang daripada Quran je. Datang perlu pada hadis, perlu pada perbuatan para sahabat Nabi. Banyak lagi lah penglibatannya. Jadi kita dengan Quran tu kira penglibatan kita dengan Quran tu agak terlibat juga, tapi taklah secara langsung. Kan? Okey, ala kulli hal gitulah sikit sebanyak. Kita tengok makruh dalam solat. Kan? Makruh dalam solat. Makruh apa makna? Makruh hukum Islam ada 5. Ya. Dia kontra kepada sunat. Sunat tadi buat dapat pahala, tinggal tak buat tak ada dosa, tak ada pahala. Tak ada pahala, tak ada dosa kalau tinggal sunat. Makruh kontra dia. Tinggal dapat pahala. Kalau buat tak dosa, tak ada pahala. Tu, makruh. Jadi hukum dalam Islam ada 5 tu. Makruh dalam solat, kaedah pada asasnya setiap yang bertentangan dengan perkara sunat sebagaimana dinyatakan terdahulu adalah termasuk kategori makruh. Maksudnya benda sunat buat ni, sunat buat tu, sunat buat ni, sunat buat tu. Kita tak buat berarti kita dah terlibat dengan makruh. Faham? Tinggal benda sunat itu makruh. Itu pada asasnya. Makruh dalam solat ialah perkara yang diberikan pahala kepada orang yang bersolat kerana patuh meninggalkan. Patuh sebab apa? Patuh sebab dia tinggal. Dia tak buat, dia dapat pahala. Benda makruh dalam solat. Dan Bislum contohnya tu. Nanti kita baca dulu. Dan tidak pula berdosa melakukannya. Contohnya yang sunat baca 3 kali. Kita baca sekali. Makruh lah. Tak dapat pahala sunat dapat 3 kali. Baca sekali. Sah. Tak baca pun sah semayang. Tapi makruh lah. Makruh lah. Tak dapat pahala lengkap 3 kali. Sempurna. Macam saya kata semayang witir, last kali ketiga saya kata Allah kena baca dia 3. Tak mesti baca 3 surah tu ya? Tak. Satu pun cukup ya? Itu makruh ke apa? Dah tinggal benda sunat, tak dapat. Makruh maksudnya tak dapat pahala tu. Sebab dia kena baca 3 lah. Itu sunat. Sunat yang lengkap, baca 3, contohlah 3 surah tu. Ya. Ataupun zikir 3 kali. Kita buat sekali, tak dapatlah lengkap 3 kali tu. Kan? Bukan seluruh semayang kita makruh belaka. Yang kita tinggal itulah yang makruhnya. Terlupa. Terlupa dimaafkan. Tak ada dosa. Benda tu makruh kan. Meninggalkan takbir ketika perpindahan. Allah Akbar tak baca. Allah Akbar masa sujud, rokok, sami Allah liman hamidah, Allah Akbar sujud. Tak sebut pun. Dia diamnya. Sah semayang, tapi tak dapat pahala sunat takbir. Makruh hukum dia. Bila tak dapat pahala sunat. Ya. Okey, lagi. Dan meninggalkan doa iftitah. Itu benda sunat. Dia tak buat makruh. Ketika solat adalah makruh kerana melakukan kedua-duanya ada sunat. Ialah bila ada keuzuran, Allah tahu kita punya uzur, tak dan nak baca, kita kena baca Fatihah saja. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perlakuan tertentu yang lain sunat dijauhi.
Lakukan lain sunat dijauhi dan makruh dilakukan oleh orang yang bersolat, antaranya ialah menoleh benda tu, menoleh kepala ketika bersolat, kecuali dengan sebab yang tu. Sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahyang dia sah. Sebab muka tak wajib menghadap kiblat. Yang wajib dada. Kalau dia sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, batal sembahyang. Dada tak menghadap. Jadi muka dia tak concentrate, tak ada khusyuk di situ. Bila tak ada khusyuk, makruh. Paling makruh. Kan? Satu ingat. Apa sahih Ustaz? Bila kita sembahyang, kita kena tengok sejadah. Jadi macam kalau kita pejam, kita macam menghayati bacaan dia, kita pejam mata tu tak apa Ustaz? Tak, dia suruh hukum buka mata tengok sejadah sunat, pejam makruh. Makruh. Walaupun nak fokus, tapi dah hukum cakap macam tu. Kita fokus tengok satu tempat. Jadi kalau macam sekali Tengok tempat sujud. Bukan tengok sejadah, bukan tengok gambar sejadah. Oh, masjid cantiknya. Ni dia punya ada miss sikit, ni line tak ada apa semua. Itu tak jadi. Kan? tu walaupun kita masa sekali kita pejam. Yalah, sekali-sekali mata kita berkelip juga. Janganlah detail macam tu kan. Memang berkelip tu lumrah mata kita. Bukan berkelip, maksud saya tak. Tengok Kaabah. Yalah. Tengok Kaabah lah. Betul lah. Di Mekah tengok Kaabah. Tapi kalau dah tengok, jangan tengok orang depan Kaabah tu duk tawaf tu. Semayang nak tengok Kaabah, tengok tu dia hitam kilat. Main mana ni? Afrika ke Nigeria? Itu baik. Kalau terganggu macam tu, lebih baik tengok tempat sujud. Kan? Terganggu. Kadang orang duk lintas depan kan, kita semayang kat situ. Haram dia lintas kita semayang. Salah satu sunat sebelum solat lagi kita kena prepare, iaitu letak sutrah. Sutrah ni petanda sempadan solat kita. Contoh kotak ni kita tak depan, kita sujud sini, saya menghadap sini kan. Saya sujud sini, tak kotak depan ni. Ataupun kotak berdiri bagi orang nampak sikit. Ataupun apa je lah, gelas. Yalah, Mekah kita tak mampu buat. Sebab orang lalu lalang yang tu tak boleh nak halang. Biar je dia lalu. Benda yang tak mampu, tak payahlah, tak boleh nak halang lah. Benda memang tak mampu. Kita sebaiknya kalau kita lalu tu boleh elak, kita elak lah. Tapi ada ketika memang tak boleh nak elak, kena lalu depan orang. Kan? Yang tu terpaksa. Kalau tak lalu duk berhenti, orang tolak mai, boleh terguling kita. Kita tak nak lalu, orang semayang, orang main belakang berbom, boleh terguling kita situ. Itu tak mampu dah. Tak boleh nak elak, lalulah. Allah tahu uzur dengan sengaja. Yalah. Jadi hukum ni pada asas gini. Tapi bila ada keadaan yang tak mampu nak buat apa yang patut dalam hukum, itu dilonggarkan. Seperti contohlah kita sini sentuh laki perempuan batal. Di sana nak kontrol tak boleh. Diberi kelonggaran sikit. Macam itulah. Itu kaedah dalam Islam. Bila susah sangat, sempit sangat, tak boleh, semua orang jadi macam tu sempit, Allah longgarkan sikit. Tapi kalau dalam keadaan kita relax, tenang, longgar dah semua, Allah sempitkan sikit bagi kita betul-betul jaga. Masuk dalam kain kawan. Biasa tu. Itu biasa. Jadi kita nak buat macam mana lagi lah kan. Nak petik buah dia pun tak boleh. Kan? Aduh.
Ya, had sejadah lah. Kita anggap lain. Kita lalu dua saf ke depan pun tak apalah, boleh, tak masalah. Kan? Tak boleh antara tempat sujud dengan kita berdiri tu jangan lalu. Kita juga jangan lalu depan orang. Yang ada hadis Nabi kalaulah orang tu tahu bahaya lalu depan sembahyang, dia sanggup tunggu selama 40 tak tahu hari ke 40 tahun. Kalau 40 hari pun, berarti 40 hari duk tunggu kat situ, dia tak sembahyang. Seolah macam kata ulama, batal ibadah dia 40. Kerana lalu depan orang. Lalu yang ni tempat sujud, ni tempat berdiri. Lalu ni tak boleh. Boleh lalu depan sana boleh. Kalau dia dah ada letak sempadan macam ni, meja ke rehal ke sempadan, yang tu kira lalu depan sana lah. Ya, sejadah kita je. Saiz sejadah, saiz line ni kita punya saf ni ada line. Anggap itu sebagai sutrah dia. Kita lalu depan jauh. Sutrah sempadan, saya terjemahkan, nutup sempadan kita, buat had sempadan. Ini boleh letak beg, umpan lagilah beg tu kan, telekung tu, beg tangan telekung tu letak je lah. Jangan letak duit pula tu. Sujud bangun-bangun tak ada dah duit kan. Jadi benda yang agak tinggi. Kalau tak ada pun, kalau kita di padang pasir ke di luar ke, tak ada benda nak buat tu, pacak je lah. Ranting kayu ke tongkat kan. Nabi pacak tongkat, pacak pedang, jadi sutrah. Biasa. Banyak masjid tu. Kalau macam tu, benda berharga dia letak dekat lah. Jangan. Biar kita semayang pun tenang. Ni sujud, duk rasa nak baca, tak baca, tapi duk fikir, siapa ambil beg tu, dengar bunyi orang langkau. Baik tak salah letak benda tu depan tu kan. Okey, pada tadi pertama dia kata, walaupun ni perkara yang pertama, menoleh kepala ketika solat, kecuali dengan sebab yang diperlukan. Apa sebab diperlukan? Mungkin ada, macam tadi orang nak curi beg, kita pun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, bagi dia takut sikit kan. Dah terpaksa. Boleh, maksudnya benda yang terpaksa lah. Dah batal sembahyang kita kejar dia. Memang wajiblah kita batalkan sembahyang untuk tangkap penjenayah tadi. Tak berdosa kita membatalkan sembahyang sebab itu lebih utama kan. Buat isyarat. Orang panggil, jangan dehem batal. Baca kuatlah. Walaupun sembahyang zuhur ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim. Dah dia dengar dah, okey lah. Kan? Beri salam, nak jeritnya mana tu? Rumah sana ni, pagar sana. Tu kita sembahyang cepat lah. Segerakan, tinggalkan sunat kita. Maksud sunat sembahyang tadi, surah tak baca 3 kali sekali je. Buat rukun, nak cepatkan. Terutama kita ni kadang-kadang, orang picit loceng tong nak cepat, bagus. Tapi kita tahu cik abang kita, suami kita panggil, Mah! Kita pun, orang tua ni panggil biar baca yang panjang sikit lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdosa besar tu. Cik suami panggil tu. Suami, jangan. Kedudukan di sisi Allah Ta'ala tu, kedudukan dia tinggi. Macam mak dengan anak. Mak panggil, kalau kita sembahyang sunat, wajib kita batalkan sembahyang sunat kita untuk sahut dia. Suami pun sama. Kalau sembahyang sunat, kalau sembahyang fardu, kita ringkaskan. Buat yang rukunnya. Cepat. Bukan kuatkan suara juga. Yalah, pertamanya kita kuatkan tadi suara, supaya mungkin dia panggil saja nak manja-manja je. Dia tahu, sembahyang ke, jangan kacau. Kan? Mungkin dia panggil emergency, tah dia terguling jatuh kepala dulu. Kan? Pacak kepala kat tangga tu. Kan? Tu kena cepatlah. Kan? Kita. Apa dia? Bagi salam, batalkan sembahyang.
Katalah terpaksa ni, aduh tolong aku ni, jatuh tangga, kedua bom. Kita baru rakaat pertama, batal lah nak tolong dia kan. Masa sembahyang kita banyak lagi. Itu kita batalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pergi. Putuskan sembahyang kita. Yalah. Kan. Itu dia semayang, kita nak ringkas. Dia semayang cara dia dah cukup sempurna. Kalau dia buat laju, dia biasa slow, itu kesempurnaan dia. Kalau dia buat laju jadi kalang kabut, dia pun kalang kabut, jadi semayang tak khusyuk. Kita menolong dia untuk semayang lagi tak khusyuk. Kita ada saham tak lengkap semayang. Biar dia semayang dengan sempurna. Allah Akbar, tu cara kesempurnaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah. InsyaAllah. Okey, tadi hal ini berdasarkan la yazalullah azza wa jalla muqbilan. Allah SWT sentiasa berhadapan dengan hambanya yang bersolat selagi dia tidak menoleh, dan apabila dia menoleh, Allah pun menoleh daripadanya. Kita gini-gini, Allah pun tak payah konsentrate pada dia. Jadi kita dapat apa yang Allah kita dapat daripada Allah, apa yang kita buat pada Allah. Kita buat macam tu, Allah pun buat macam tu kita. Kita tak konsentrate, kita paling sana sini. Jadi kita nak, kalau boleh, kalau kita jumpa yang Pertuan Agong tu cakap, ya tuanku, ya betul, ya. Member panggil sebelah, mak panggil, kalau boleh tak paling dah. Ya. Kalau orang panggil sebelah kan, takkan kita nak cakapnya nanti tak. Ya. Gitu. Concentrate sungguh depan. Kalau boleh dengan Allah Ta'ala pun kita buat yang concentrate lebih daripada tu. Dengan hatinya lagi. Kalau dengan Agong ni mungkin badan kita aja, muka kita aja. Tapi hati tak terbayang ke mana-mana. Tapi Allah nak tengok yang hati. Ni teguran untuk saya lah juga. Kadang-kadang kita pun tak khusyuknya kurang dan sebagainya. Ya, termasuk perkara makruh juga. Kalau mata paling pun. Yang pertama, muka kena ke depan, konsentrate. Mata pun. Sebab mata, sunnah mata, tengok tempat sujud. Ni sekarang kita mata gini, liar tengok. Kan? Lebih jeling tengok TV. Kan? Jadi termasuk perkara makruh juga. Sebab kita tak konsentrate tempat sujud. Hadis seterusnya, Nabi SAW menerangkan bahawa menoleh itu merupakan pencurian yang dilakukan oleh syaitan daripada solat seorang. Syaitan curi kita, curi konsentrate kita. Dah mula paling tengok, habis tu fikir macam-macam, kenapalah dia ni gini, pakai baju merah sangat pula, apalah macam ni. Macam-macam tafsiran keluar mai. Wallahu ta'ala alam. Okey. Perbuatan menoleh tersebut juga menghilangkan khusyuk yang dituntut ketika solat. Sebaliknya, jika ada sebab berbuat demikian, seperti untuk memerhati musuh, perbuatan tersebut tidak makruh. Sembahyang perang takkan nak konsentrate gini je. Musuh mai kat nu. Jadi sembahyang perang kena gitu tengok. Wallahualam, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tengoklah pergerakan musuh. Kan? Ataupun mungkin kita ni macam bodyguard kan? Kita bodyguard ni memang mata kena gitulah, nak tengok jaga keselamatan. Itu keperluan dia. Macam askar kat Masjidil Haram, bukan dia semayang gini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok orang sana, tengok orang sini. Dia nak kawal benda tu. Itu keperluan dia. Wallahu alam. Kita berhenti kat hadis ni. Dia tugas dia. Untuk dia sesuailah cara dia. Kita buat cara dia. Pilih dia pun tegur kita, kau yang solat khusyuk kan. So kita pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina
واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.